Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Cikgu Husna. Okay, hari ini cikgu akan membimbing anda dalam bab 1 fizik form 4 iaitu bertajuk pengukuran. Okey. Kita mulakan kelas kita Okey, dalam bab 1 pengukuran form 4 apa yang kita akan belajar dalam bab 1 ni? Yang pertama kita akan kenal apa itu kuantiti fizik. Apa sebenarnya kuantiti fizik ni? Sebab kuantiti fizik ni banyak. Okey, dalam bab kuantiti fizik kita akan tahu apa itu definisinya. Kita akan bincang definisi kuantiti fizik. So kita akan masuk, kita akan kenal pula kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Apa beza kedua-dua ni? Apa dia kuantiti asas dan kuantiti terbitan dari segi definisi, dari segi contoh-contohnya, dari segi unit SI-nya. Okay, dan kita akan masuk juga kuantiti skala dan kuantiti vektor. Sama juga kita akan bincangkan apa definisinya dan apa contoh-contohnya. Macam mana nak bezakan kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, dalam subtopik yang kedua bawah tajuk 1 ni kita akan kita akan belajar tentang penyiasatan saintifik. Dari segi apa kaedah-kaedah nak buat penyiasatan saintifik dan apa kita nak macam mana kita boleh bincangkan daripada data-data eksperimen kita, apa yang kita boleh dapat maklumat. Dari segi kita boleh analisis data ke ataupun analisis daripada data kita convert kepada graf. So kita boleh analisis graf tu, daripada graf tu apa lagi maklumat lain kita boleh dapat. Okey, jadi kita teruskan kelas kita, iaitu yang pertama ialah kuantiti fizik. Kita masuk bab yang 1.1. Kuantiti fizik. Okey, dari segi definisinya, kuantiti fizik ni ialah kuantiti yang boleh diukur. Ini definisi. Kalau dalam exam tanya anda boleh keluarkan ini ialah kuantiti yang boleh diukur. Diukur menggunakan alat dia lah. Contohnya macam panjang. So kita ukur panjang boleh guna baris, boleh guna pita ukur dan dia ada unit SI. Okay. Next ialah dalam kuantiti fizik ni kuantiti fizik ni mempunyai dua unit, melibatkan dua unit. Kuantiti fizik dia melibatkan dua unit. Yang pertama ialah unit metrik dan kedua ialah unit imperial. Apa beza kedua-dua ni? Unit metrik ialah unit yang kita gunakan di seluruh dunia ataupun kita lebih kenali dia sebagai unit SI. Unit SI yang mana kita seluruh dunia guna unit yang sama. Diguna pakai di seluruh dunia. Saya padam yang ni dulu Guna pakai di seluruh dunia. Apa contoh-contoh unit metrik ialah buat kamera, nampak lebih jelas. Iaitu contohnya ialah meter, simbol dia M, saat, simbolnya second, kilogram, iaitu kg. So meter ni adalah untuk ukuran bagi panjang. Saat adalah ukuran untuk masa dan kilogram adalah ukuran untuk jisim. Okey, yang kedua kita
kita akan masuk pula yang tadi kita dah cover unit imperial. Kedua, unit imperial. Okey, unit imperial ni adalah unit konvensional ataupun unit lama lah yang diguna oleh British, ataupun unit konvensional ke unit tradisional. Unit tradisional lah. Dalam buku dah tulis unit tradisional Unit tradisional yang digunakan oleh British. Digunakan oleh, dan kita pun ikutlah pakai kan. Ada yang masih kita guna sampai sekarang, ada yang kita tak guna dah, yang digunakan oleh British dulu Okey, contohnya ialah ni biasa mak-mak tak ada pakailah ni unit ni. Okey, contohnya ialah Ella, atau kata beli kain kan. Kalau mak beli kain, nak beli kain berapa Ella, ada guna unit ni lah. Kita sekarang pakai meter dah, tak ada Ella-Ella. Okey, contoh nak buat kek, kita pakai ounce. Nak bancuh susu baby pakai ounce. Tapi sekarang dah tak pakai, kita pakai kalau bancuh susu kita pakai scoop lah sudu dia. Kalau nak buat kek kita tak pakai ounce dah, biasa kita pakai cawan, lebih senang lah. Ataupun kebanyakan sukatan dia dah pakai dalam unit gram. Gram tu sama kilogram lah, cuma dia ada prefix dia ada imbuhan dia. Ini awak bab prefix ni awak dah belajar masa form 3 tak salah cikgu, masa PT3 lah, dalam sains PT3. Okey, yang kedua ialah kaki, yang kedua, ketiga dah kaki, inci, pound. Pound ni kalau anda perasan dekat penimbang berat badan masih ada lagi dalam unit pound. Pound tu ada LB tu Kalau anda perasan ada unit dia, simbol unit dia adalah LB. LB tu adalah untuk pound. Lagi ialah batu, eka, dan lain lagi lah. So yang ni kita dah tak pakai dah kan, kita pun tak tahu sangat dah apa kaitan. Contoh macam inci, 1 inci 2.5 cm. Yang lain-lain cikgu tak boleh, cikgu pun tak tahu nak bincang lah sebab tak pernah guna lagi. Okey, kalau anda perasan, kita tengok dekat pembaris. Ini pembaris meter. Okey, anda guna, kita ada unit dekat sini. Ini adalah unit inci. So dia ada kedua-dua imperial dengan metrik. Ini adalah unit cm. So cm ni adalah unit metrik. Inci ni adalah unit imperial. Okey, ini adalah pena. Okey, ini adalah pemberat. Okey, yang di luar adalah unit pound. Okey, di dalam adalah unit kilogram ataupun kg. Okey, kita nampak kat situ. Okey, kita masukkan lagi, kita teruskan lagi. Okey, iaitu kita masuk yang kedua. Tadi dah intro quantity physics, sekarang kita masuk terus kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, ini adalah bab kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, apa itu? Kita masuk dulu, kita kenal dulu apa itu kuantiti asas ya. Okey, kuantiti asas ni adalah kuantiti fizik. Kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan
atau ditakrifkan daripada kuantiti fizik yang lain. Maksudnya kita nak dapatkan kuantiti fizik ni, kuantiti asas ni, kita kena melalui pengukuran. Kita kena ukur dia. Diperolehi daripada pengukuran. Highlight, cikgu highlight kat sini. Kuantiti fizik. Okay, ada 7 kuantiti asas. Kita masukkan dekat sini. Ini adalah kolom bagi kuantiti asas. Ini simbol bagi kuantiti asas. Ini unit SI-nya. Ini unit SI-nya. Dan ini simbol bagi unit SI. Okey, yang pertama, apa dia kuantiti asas yang pertama? Ialah panjang, yang mana simbol dia adalah L simple. Cikgu namakan sebagai L simple. Dia bukan L macam ni salah. Tak boleh macam tu. Okay, L yang simple. Okay, next. Kuantiti asasnya ialah meter. Unit SI, simbol bagi unit SI, meter ialah M. Okey, yang kedua ialah masa ataupun time. Length, ini length. Ini time. Okay, simbol bagi time ialah T. T yang bulat macam ni. T simple apa tak tahu. T macam ni. Tak boleh pakai T ini. Salah. Okay, bukan salah lah. Tapi kita tak boleh nak bezakan. Okay, sama ada dia adalah simbol. Sebab yang ni simbol ni sangat berguna untuk kalau kita masukkan dalam persamaan lah. Kalau kita gunakan simbol yang betul, insyaAllah kita akan masukkan dalam unit nilai dia tu kita akan masukkan dalam unit yang betul. Ke unit dalam kuantiti yang betul. Kalau awak guna T yang biasa, T macam ni, nanti kebarangkalian awak akan confuse lah. Ini nilai bagi yang mana? Sebab T ada banyak jenis T. Ada T besar pun. Okey, jadi unit SI bagi masa ialah saat ataupun second. Simbol bagi kedua-duanya adalah S. Okey, yang ketiga ialah jisim ataupun mass. Okey, mass unit dia, simbol dia adalah M for mass. Unit SI dia ialah kilogram, bukan gram tapi kilogram. So simbol bagi kilogram kita dah biasa tengok iaitu kg. Okey, yang keempat ialah suhu ataupun temperature. Temperature ni pun ialah T, tapi T besar. That's why cikgu suruh masukkan, gunakan unit, bukan simbol yang betul, gunakan simbol yang betul. Okey, unit SI bagi suhu ialah Kelvin, bukan darjah Celsius. Kita biasa guna darjah Celsius kan, tapi darjah Celsius bukan unit SI. Unit SI-nya adalah Kelvin, K besar, simbol bagi Kelvin. Yang kelima ialah electric current, arus elektrik. Okey. Yang kelima ialah arus elektrik. Kelima ialah arus elektrik ataupun electric current.
Iaitu simbol dia I. Unit SI dia adalah ampere. Simbol bagi ampere ialah A besar. Ini biasa kita tengok dekat ammeter. So ammeter digunakan untuk mengukur arus elektrik. Dia ada simbol A besar ya. Keamatan berluminosity. Yang keenam ialah keamatan berluminosity. Ini dalam silibus barulah. Silibus KBSM yang sebelum ni tak ada unit asas keamatan ni. Okey, dia adalah IV. Unit SI dia ialah candela ataupun simbol dia ialah CD. Okey, dan terakhir sekali ni anda biasa guna dalam bab kimia iaitu kuantiti bahan. Okey. N dia punya simbol unit SI dia ialah mol. So biasa gunakan number of mol. Dia tak ada simbol dia, unit SI dia tak ada simbol lah. Tetap kita kena pilih mol. Okay, ini biasa guna dalam kimia. So dalam bab 3, form 4, chapter 3, banyaklah digunakan mol ni. Kita akan belajar pengiraan mol Okay, seterusnya dah habis dah faham dah pasal kuantiti asas. Kita masuk pula iaitu kuantiti terbitan. Okay, apa definisi kuantiti terbitan? Kuantiti terbitan ialah kuantiti fizik. Okay, kalau kuantiti asas tak boleh diterbitkan, kuantiti fizik ni dia boleh diterbitkan. Yang mana kita terbitkan, yang diterbitkan daripada gabungan dua atau lebih kuantiti asas sama ada secara pendaraban, pembahagian, pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya sekali. Ataupun pendaraban dan pembahagian. Dua-dua sekali dia terlibat Okay, nanti kita keluarkan kedua-duanya. Okay, ini ialah definisi dia. Okay, contoh. Saya bagi contoh dekat sini macam mana kita nak terbitkan kuantiti terbitan ni. Okay, contoh paling simple ialah saya katakan cikgu ada suatu segi empat. Okay, yang ini X, yang ini Y. Okay, jadi kita nak kira luas segi empat tu kita akan buat panjang darab lebar. Kalau ikutkan dekat situ, panjang dia ialah X, lebarnya ialah Y. So dapatlah X, Y. Ini secara pendaraban. Okey, jadi macam mana unit SI dia? Panjang unit SI dia ialah meter. Lebar pun unit SI dia meter. So unit SI bagi luas ialah meter square. Jadi anda nampak tak dekat sini kita ada dalam unit SI ni maksudnya ada lebih daripada satu unit. Jadi tak kisahlah unit yang sama ke ataupun unit yang berbeza, tapi kita ada meter dan meter kuasa 2. Okay, jadi menunjukkan dia adalah kuantiti terbitan. Okey, kita buat pula isi padu. Katakan kita ada cuboid.
Okay, formula F panjang, darat lebar, darat tinggi. Okay, isi padu. Panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Panjang unit SI dia meter, lebar pun meter, tinggi pun meter. Okay, jadi dapat panjang unit SI dia meter, lebar pun meter, tinggi pun meter. So unit SI bagi isi padu ialah meter cube. So unit SI dia lebih daripada 1. Okey, kita buat yang bukan darat pula. Contoh hasil bahagi. Kita ada laju. Ini awak akan belajar dalam bab 3. Okey, definisi ataupun formula bagi laju ialah jarak bahagi masa. Jarak unit SI dia adalah meter, masa unit SI dia ialah second. So kita gabungkan, kita ada meter per square, meter per second. Kita gabung kita akan dapat meter per second. So meter per second maksudnya kita ada satu unit bagi jarak dan gabungkan dengan unit bagi masa. Jadi itu adalah kuantiti terbitan dan lain-lain lagi lah. Boleh refer dalam buku teks Okay, seterusnya dah settle dah kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kita masuk ke pula yang kedua iaitu kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay. Kita bincang dulu kuantiti skala apa dia. Okay. Kuantiti skala ialah kuantiti fizik dia tak kisahlah kuantiti fizik sama ada kuantiti asas ataupun kuantiti terbitan. Yang mempunyai magnitude sahaja. Magnitude ni ialah nilai kuantiti dia, nilai kuantiti ataupun unit dia. Okey, contoh dekat sini cikgu bagi jarak. Kita ada jarak 30 km. So 30 ni adalah magnitude sahaja. Magnitude lah. km ni ialah unit SI ataupun unit SI Okey, selain daripada tu kita ada tadi yang ni cikgu bagi unit kuantiti asas. Kalau kuantiti terbitan contoh kita ada laju 30 ms negatif 1. So ini adalah magnitude. Ini adalah unit SI. Okey, dah settle, dah faham apa itu kuantiti skala. Kita masuk pula kuantiti vektor. Masuk pula kuantiti vektor. Okey, berbeza dengan kuantiti skala, kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah kedua-duanya sekali. Okey, contoh cikgu bagi kat sini. Sesaran. Okey, nanti cikgu bezakan apa kuantiti ni asal kuantiti skala dan kuantiti sesaran. Kuantiti sesaran contoh cikgu bagi ialah 30 meter ke kanan. So, 30 ni adalah magnitude. Ke kanan ni ialah arah.
Okay, walaupun dia dua-dua ni unit yang sama, dua-dua ialah unit jarak dengan sasaran ni dua-dua unit yang sama kan, km dengan km, cikgu buat km jugalah. Walaupun dia unit yang sama tapi dia adalah kuantiti fizik yang berbeza. Satu kuantiti skalar, satu kuantiti vektor sebab sasaran lebih berkait dengan arah. Okey, nanti sasaran dan jarak ni nanti jarak dan sasaran ni kita akan bincang dengan lebih detail apa perbezaan dia dalam bab 2 Okey, selain daripada ke kanan kita boleh juga buat ke utara, menunjukkan arah dia ke utara, ke selatan, ke kiri ataupun boleh juga buat negatif 30 km. Negatif ataupun positif 30 km. Okey, berkaitan dengan negatif dengan positif kita boleh assume dia macam graf. Okey, kalau kita ada graf ada paksi X, ada paksi Y kan. Ke kanan positif, ke kiri negatif. So kalau awak tak nak nyatakan ke kanan, awak nak letak positif pun is okay. Ke hadapan awak nak letak positif, ke belakang ataupun bertentangan arah awak nak letak negatif pun boleh. Dan ke atas positif, ke atas ataupun ke utara, ke selatan ialah negatif. Atas, bawah, boleh buat macam tu. Itu pun boleh. Biasanya dalam penyelesaian masalah, dalam pengiraan kita akan letak positif dan negatif lah. Kita tak letak ke kanan, ke kiri, utara, selatan macam tu. Okay, clear tak setakat ni? So, cikgu bandingkan kuantiti vektor cuma ada 5 sahaja. Yang lain-lain tu ialah kuantiti skalar. Okay, kuantiti vektor. So, awak just hafal 5 ni sahaja. Yang pertama ialah sasaran. Kedua, laju. Ketiga, pecutan. Keempat, momentum. Dan kelima, daya. Okay, hafal yang tu. Okay, so, kita dah settle bab kuantiti fizik. Okay, cikgu, sebelum cikgu nak masuk bab okay, untuk bab penyiasatan saintifik, kita akan bincangkan dalam kelas selepas ni kelas yang akan datang lah. Untuk bab penyiasatan saintifik kita akan bincangkan dalam kelas yang akan datang. Okay, sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak kita summarize sikit apa yang kita belajar hari ini. Okay, summary rumusan. Okay, yang pertama kita kenal apa itu kuantiti fizik. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur okay, ada dua jenis kuantiti fizik. Yang pertama, unit metrik iaitu kilogram, saat, meter. Okay, yang kedua ialah unit imperial. Contoh ialah inci, pound, ounce, kaki dan lain-lain lagi lah. Okey, kuantiti fizik ni terbahagi pula kepada 4 jenis kuantiti. Dia ada kuantiti asas dan kuantiti terbitan.
Okay, kuantiti asas ialah kuantiti yang tak boleh diterbitkan oleh kuantiti fizik yang lain. Okey, ada 7 kuantiti asas iaitu pertama ialah panjang, masa, suhu, jisim, arus elektrik, keamatan dan yang ketujuh ialah kuantiti bahan. Okay, unit SI dia ialah meter, saat, Kelvin bagi suhu, jisim kilogram, arus elektrik ampere, keamatan CD candela. Yang ini ialah mol. Okey, selain daripada itu ialah kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan ialah kuantiti yang diterbitkan daripada gabungan kuantiti fizik, gabungan 2 atau lebih ya. Daripada gabungan 2 atau lebih kuantiti fizik yang lain. Sama ada secara pendaraban, pembahagian ataupun kedua-duanya sekali. Okey, contohnya ialah ruas, isi padu, laju, pecutan, dan lain-lain lagi. Okey, daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan ni, gabungan semua kuantiti fizik, kita bahagi pula kepada kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang ada magnitude sahaja. Kuantiti vektor ada magnitude dan arah. Okey, kuantiti vektor ni ada 5 sahaja. Selain daripada 5 ni, ia adalah kuantiti skala. Okay, kuantiti vektor ada 5 sahaja. Selain daripada 5 ni, dia adalah kuantiti skala, iaitu sesaran, 2, hal laju, pecutan, momentum, kelima daya. Okey, kelima-lima unit ni nanti kita akan cover, kita akan bincang dengan lebih mendalam dalam bab 2. So kalau nak lebih clear bab 1 ni, lebih jelas, bab 2 kena fahamkan betul-betul lah. Okay, next, kuantiti skala selain daripada 5 ni lah. Iaitu yang pertama ialah jarak, laju, ada laju dan had laju kan. Satu kuantiti skala, satu kuantiti vektor. Kita ada jisim,
Cik masukkan dekat sini luas juga, ketumpatan dan lain-lain lagi, kuantiti fizik lain. So tugas anda ialah hafal 5 kuantiti vektor dan hafal 7 kuantiti asas. Yang lain-lain tu ialah kuantiti yang sebaliknya lah, opposite dia lah. Okay, so sampai sini sahaja kelas cikgu hari ini. Jadi untuk lebih fahamkan lagi tentang pelajaran kita hari ini, anda boleh buat soalan latih tubi ataupun latihan kuis yang boleh didapati di page Facebook cikgu, iaitu Pusat Tuition Minda Proaktif, dan ataupun daripada kelas online fizik SPM, kedua-duanya ada. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube cikgu untuk sentiasa diupdatekan Pusat Tuition. Okay, by the way, cikgu ada juga buka Pusat Tuition di Parit Raja. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Parit Raja ataupun Batu Pahat Johor, bolehlah datang untuk menyertai daftar di pusat kelas tuition cikgu. Ataupun yang jauh, jangan risau, anda boleh juga sertai kelas online cikgu melalui menggunakan aplikasi Zoom. Sama ada secara individu boleh, secara perkumpulan boleh. Jadi untuk dapatkan lebih lanjut tentang kelas tuition cikgu ni, bolehlah follow Facebook cikgu iaitu Husna Zakaria, ataupun FB page cikgu sama ada Pusat Tuition Minda Proaktif ataupun kelas online fizik SPM. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.